Bismillah, walhamdulillah, hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Video kali ini saya akan membincangkan dan membahaskan hadis mursal. Dan hadis mursal ini juga merupakan salah satu hadis yang tidak boleh dijadikan hujah. Jadi dalam video ini saya akan menceritakan secara ringkas, membahaskan secara ringkas iaitu definisinya, contohnya dan hukum beramal dengan hadis mursal. Baik para pelajar, yang pertama kita lihat hadis yang sanadnya terputus di peringkat sahabat. Bagaimana saya pernah sebut, hadis ni Rasulullah SAW. Lepas tu diikuti sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Seterusnya diikuti dengan tabi'in. Tabi', lepas tu tabi'in, atba'un tabi'in. Jadi begitulah aturannya. Contohnya, bapa menceritakan, mak ambil daripada bapa, lepas tu Alung ambil daripada mak. Begitulah. Lepas tu Alung cerita kepada adik. Itulah maksud dia. Ini dia tak jumpa mak, dia terus kepada bapa. Jadi benda ni agak mustahil. Contoh mudahnya begitulah. Harap-harap boleh diterima. Kita tengok yang kedua, sanad itu bermaksudnya apa? Sanadnya ataupun sanad, contohnya an Hasan al-Basri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Hasan Basri, daripada Nabi, itu dipanggil sanad. Kalau yang matan tu dia ada dua, sanad dan matan. Kalau matan tu contohnya innama al-a'malu binniyat, tu matan. Kalau sanad tu panggil rantaian hadis. Okey, para pelajar, tengok yang kedua. Tabi'in meriwayatkan hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebut nama sahabat. Maksudnya tabi'in ini dia tak bertemu dengan sahabat. Dia tak bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi dia terus kepada Rasulullah SAW. Ini mungkin agak mustahil. Bagaimana bertemu dengan Rasulullah SAW? Sepatutnya dia kena melalui sahabat. Contoh, kita ada datuk, patut kita ada mak, ada bapa, patut kita ada cucu. Misal kata datuk cerita pada ayah kita, patut kita ni tak pernah jumpa pun bapak kita. Misal katalah kita balik kampung, bapak kita berada di KL, kita pun cerita satu benda, kita terus pada bapak, kita cerita pada cucu kita. Jadi mustahil. Takkan anak kita lah cucu tu. Takkan macam mana boleh cerita kat ni? Dia tak jumpa pun ayah dia. Dia meriwayatkan. Jadi patutnya bapa cerita daripada datuk, anak ambil kepada bapa, cucu ambil kepada macam itulah. Rantaian dia begitulah. Mungkin agak komplik. Nanti saya akan tunjuk macam draft. Okey. Yang paling penting, tabi'in ini dia tak bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dia tidak hidup pun bersama Rasulullah SAW. Tak mungkinlah. Dia kena mesti melalui sahabat. Contohnya, Al-Hasan Basri bertemu dengan Umar, bisa kata. Barulah betul sebab Umar yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini tak terus pada Nabi. Jadi agak mustahil. Okey. Jadi ataupun tabi'in yang tidak sempat hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana barangkali ada tabi'in, kalau istilah sahabat, tengok bersahabat-sahabat tu adalah orang yang hidup dan beriman dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu definisi sahabat. Tabi'in ni dia tak bertemu dengan Rasulullah SAW. Meskipun dia lahir, kurang contohlah dia lahir umur setahun, baru kecil baru lahir. Tapi Rasulullah dah umur ke 60 tahun. Contoh, dah nak hujung-hujung usia. Bagaimana dia nak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW? Tak mungkin umur 1 tahun, dia dengar hadis Nabi sampai khutbah. Dia boleh hafal. Ini mustahil. Ini agak mustahil. Okey. Melainkan kalau kita baca kisah Nabi Isa itu lain. Ini cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi kita tengok graf tersebut, kita punya kolom tu. Rasulullah SAW ada pangkah kat sini. Sahabat ni, kita tengok ni. Tabi'in. Apa yang berlaku? Tabi'in dia lompat kepada Rasulullah SAW. Dia tak bertemu pun dengan sahabat. Ini satu perkara yang dipanggil terputus peringkat sahabat. Itu dipanggil maksud hadis mursal. Kita tengok contohnya. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Contoh hadis mursal dan hukum beramal. Okey.
Qala Al-Hasanu Al-Basri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam abshiru atakum al-yusru lan yaghliba usrin yusrain an la yaghliba usr an lan yaghliba usrun yusrain. Okey. Bawalah khabar gembira kerana sesuatu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kesenangan. Okey. Dia tengok hadis ni daripada Hasan Basri, dia terus kepada Nabi. Kita akan tengok Al-Hasan Al-Basri merupakan ulama tabi'in. Dia lahir selepas sahabat. Dan hukumnya tidak boleh diamalkan kerana sanadnya yang terputus. Misal kata Hasan Basri, qala Hasan Basri an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, maka hadis ni boleh jadikan hujah, boleh jadikan sandaran. Boleh? Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, ini adalah seberingkas maksud hadis mursal, contoh dan hukum. Bagaimana saya pernah sebut, bila para pelajar akan meneliti, masuk dan mengkaji bidang hadis, pelajar akan jumpa perkara ini lebih terperinci insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Oh, saya terlupa. Ada perkara yang penting. Okey, ini perkara penting lah. Al-Imam Syafi'i mengatakan boleh diamalkan dengan syarat tabi'in ini pernah bertemu kebanyakan sahabat. Ini paling penting para sahabat, para pelajar, iaitu contohnya Sa'id bin Al-Musayyab. Maksudnya dia ni hidup dengan sahabat ni dah dewasa, misal kata. Dia tak jumpa Rasulullah SAW, tapi dah berkawan dengan sahabat, dah boleh menulis, dah boleh membaca, dah sebagainya lah. Okey, wallahu a'lam.